Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ucap terima kasih banyak atas kehadiran semua. Saya biasa organize perjumpaan kita ni lah, dan saya minta sangat lepas ni kita buat secara relax-relax sikit. Tapi tujuannya ialah untuk memastikan ada perbincangan yang berbentuk sedikit intelektual mengenai hala tuju politik negara, terutamanya yang berkaitan dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kita tak boleh selama-lamanya bermain dengan retorik-retorik politik yang itu penting untuk kita boleh memastikan kita sedekatnya isu-isu rakyat. Tapi dalam kita nak menyelesaikan isu rakyat, kita mesti dipandu oleh certain intellectual principles yang menjadi tonggak kepada apa yang dibawa oleh sebuah parti politik. Jadi niat saya pada hari ini adalah untuk memastikan bahawa kita boleh bercakap sedikit mengenai bersatu dan mengenai ideologi yang dipegang oleh bersatu. Saya rasa jarang sangat kita berbincang mengenai ideologi parti-parti politik, tapi setiap parti politik seharusnya ada pegangannya. Dan saya rasa kena jugalah, bukan kena sangat. Hari ini kita ada Datuk Dr. Mazzuki, orang yang lama duduk dalam satu, lebih lama daripada saya. Dia mungkin tak pegang jawatan yang rasmi dalam parti, tapi kat belakang tu dia sentiasa ada. Itu lagi bahaya tu. Tapi saya rasa kena sangat kita ada Dr. Mazzuki, orang yang berpengalaman, yang dekat dengan Presiden Parti dan memahami susur galur perjalanan parti itu daripada awal penubuhan sehinggalah yang terkini. Saya nak ucap terima kasih banyak juga kepada semua yang hadir ni, kebahagiaan ada orang lama Tok Guru, Pak Khalid Jaafar pun ada, yang orang yang memang faham sangatlah mengenai perbandingan falsafah politik yang wujud dalam negara, dan semuanya yang hadir. Jadi hari ini kita punya perbincangan ni formatnya memang berbeza, macam saya dah ulang bertiga kali dah. Jadi saya agak saya tengah try nak adapt ni kepada format yang baru ni. Tapi saya minta Datuk Dr. Mazzuki akan present maybe for about 20 minutes, lebih kurang 20 minit itu. Dan kemudian kita buka sesi dialog dan soal jawab. Jadi dalam ni ada audience, tapi ada juga live. Saya tak tahu berapa channel yang pergi live ni, tapi ada live yang dibuat. Jadi perbincangan kita pun sampai keluar lah, insyaAllah. Saya tak pasti kalau ada di kalangan wartawan yang hadir sama. Tapi jemputannya basically jemputan terbuka. Jadi saya tak nak pergi yang panjang. So kurang 20 ke 20 minit dengan Dr. Mazzuki, dan sebelum pukul 7 kita target habis. Sedang cerita. Boleh ya? Jadi saya serahkan kepada Dr. Mazzuki. Sila. Dua. Datuk ni, tu Tok Dok ni. Oh tu. Tunggu nak pakai. Nak pakai. Dah angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang berhormat Datuk Wan Saiful Wan Jan, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majlis ilmu kita petang ini. Ini tajuk ni berat ni, ideologi. Saya baru habis jadi di UAE ada kelas mengajar topik yang lebih kurang sama jugalah. Saya mengajar ethnic politics dan juga Malaysian political ideas and experience. Jadi ini pun berkait dengan pemikiran politik, ideologi politik. Dan antara perkara yang kita bincang ialah soal ideologi parti-parti politik. Saya tak nak bincang ideologi yang secara secara detail, kerana ini mungkin memerlukan masa yang panjang, 20 minit tak boleh selesai nak bincang ideologi ni. Tetapi secara generalnya saya lihat bahawa parti-parti politik di Malaysia ni dia tidaklah lari jauh sangat daripada ideologi yang ada di peringkat dunia. Ya, kalau kita bincang ideologi ni yang paling besar sekali dalam kita the world of ideologies ni, dia ada sebelah kiri belah kanan, ada gitu. Spektrum politik tu ada yang berhaluan kiri, ada yang berhaluan kanan. Kalau berdasarkan spektrum itu, asasnya katalah ekonomi.
Yang belah kiri itu kiri sekali komunis lah. Fahaman komunisme, ya. Yang mana mereka ni percaya bahawa masyarakat kita ni perlu equal. They fight for equality. Macam mana nak dapat equality tu macam-macam cara. Dan cara yang cuba dibawa oleh Karl Marx misalnya tak pernah terjadi dalam dunia ni. Revolution of the proletariat, withering away of the state, classless society, tak pernah tercapai. Sehingga sekarang ini masih ada lagi kelas, kapitalis masih ada, negara masih ada. Tetapi daripada situ ada yang mengambil pendekatan, dia kata second best. Kalau kita tak boleh jadi betul-betul komunis itu terjelma dalam realiti, mungkin ada parti-parti komunis diwujudkan, parti-parti sosialis diwujudkan, parti sosial demokrat diwujudkan. Withering away of the state tak mungkin terjadi, kita ambil alih negara. Masuk dalam election, participate in democratic process, take over the government, then we tax the capitalist. Itu terjadi banyak negara-negara Skandinavia. Dia ambil alih parti-parti sosialis misalnya, ambil alih kerajaan. Dah jadi kerajaan, dia letakkan tax yang tinggi kepada industri dan juga personal tax sampai kadang-kadang 60%. Apa tujuannya? Equality, from whom according to his ability to whom according to his needs. Jadi walaupun tax tinggi, free education, free healthcare, dan ada social benefits yang banyak diberi kepada rakyat. Jadi itu left. Jadi dalam left tu pun ada extreme left, far left, ada center left, macam-macam dia punya tu. Di negara kita ni yang claim dia parti Sosial Demokrat, DAP. Ada, kalau baca tu tengok dalam perlembagaan ke dalam mana, selain daripada konsep yang memperjuangkan Malaysia, dia juga claim dia parti Sosial Demokrat. Contohlah, kita kajilah sama ada betul ke tidak dia tu parti Sosial Demokrat ke, parti etnik ke, itu is open to debate. Dan di sebelah satu lagi dia parti kanan, haluan kanan. Political spectrum berasaskan ekonomi ini sebelah kanan sekali. Kalau yang sebelah kiri itu nak equality, belah kanan nak freedom. Free market, ini parti-parti liberal, konservatif di UK, masa Reagan, masa Thatcher. Ini dia nak freedom. Ya, individual freedom. Ya. Dia tak cakap pasal kaum, tak cakap pasal nationalism, tak ada. Tapi dia cakap pasal individual must be given their rights and freedom, fundamental liberties, bebas. Market, market mesti bebas, mesti free market, support global capitalism. Akhirnya yang bercakap tentang liberalism ini pun dah jadi neoliberal policy. Ada jugalah saya baca macam Fukuyama, ini di tahun 1990 Fukuyama kata the end of history and the triumph, the end of history and the last man. Maknanya ideologi komunis tu dah pun kalah, ditewaskan dengan the fall of the Berlin Wall, the collapse of Soviet Union. Yang ideologi yang ada hanyalah liberalism. Dan ada negara-negara liberal demokrasi bertambah daripada sekitar 30 buah negara tahun 70s dah jadi 100 lebih towards the end of 90s. Jadi ini ada satu euforia bahawa komunisme ni dah gagal, sudah mati. Yang menjadi satu ideologi yang diterima adalah liberalism. Tetapi selepas itu banyak pula bincang soal the discontent of liberalism. Fukuyama pun tulis ada banyak kelemahan liberalisme. Kerana tadilah bila memberikan penekanan terhadap free market, jadi kita pun TPPA, CPTPP, free trade. Jadi dah ada kesan juga kepada rakyat, individual. Yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Kerana tidak ada government intervention. Kalau neoliberal tu dia kata government tak boleh buat bisnes langsung, satu, dan tak boleh campur tangan langsung di dalam ekonomi. Dan dia go for deregulation, free trade. Negara kita pun terkesan juga dulu kita ada Proton. Kita protect Proton, kita protect the vendor development program yang vendor-vendor Bumi Putra ni. Tapi bila kita lift the trade barrier, mana ada lagi dah. Terkesan. Dan bukan saja negara-negara developing countries macam kita, developed countries pun terkesan. Amerika, banyak
industri dan mereka dah relocate their industries. Cari cheap labor, pergi Vietnam, pergi Thailand, pergi Indonesia. Ya, dulunya banyak made in US, kan tak ada dah. Kalau kita pergi mana-mana pun branded item, ya, design di Italy tapi made in Vietnam. Kalau kita pergi luar negara nak cari souvenir untuk kawan-kawan buat balik, naklah kan kata made in Australia, tak ada lah. Semua made in Vietnam, Bangladesh, Afghanistan je. Brand Australia tapi made in Afghanistan. Kita pun malu nak bawa balik tau. Orang tengok, alah made in Afghanistan, awak pergi Australia. Tak tahu lah Datuk Wan pergi ke Jepun, orang ni ada tak made in Japan. Contoh lah. Jadi apa maknanya? Even developed countries pun menghadapi masalah dengan global capitalism. Orang dia hilang kerja. Dulu the middle class di Amerika tu, working class tu okey lah. Dia ada kerja. Sekarang ni kerja tu dah diambil oleh orang Vietnam. Yeah, because of ni the free flow of capital, ya. Right. Jadi dia pun menghadapi masalah. Ideologi yang dia bawa itu bagi kesan kepada dia sendiri. Tak masuk free market, masalah ekonomi dia, subprime crisis, ya. The collapse of the banking system. Ada masalah, banyak masalah. Saya tengok di Canada baru-baru ni, ramai orang jadi homeless, ya. Duduk tidur kat tepi-tepi jalan ni, ya. Dan juga immigrant di Amerika, di Europe countries, ya. Ramai orang daripada North Africa. Kerana globalization, apa maksud dia? Free flow of what? The movement of goods, capital and people. Bukan saja goods and capital, orang pun boleh. You dapat visa, dapat pasport. Kadang illegal immigrant pun bergerak. Negara-negara di Northern Africa misalnya ada masalah-masalah di negara dia, dan dia mencari kehidupan yang lebih baik. Dia pergilah ke Amerika, pergi ke Europe, dan they take the space of the Native American. They're taking their space, rumah-rumah, bisnes, pekerjaan. Jadi kerana itu bila Donald Trump bercakap tentang make America great again, orang marah kat Donald Trump ni, the liberal marah kat Donald Trump tu. Tapi itu dah dia realitinya, nationalism, new nationalism. Dulu kalau nationalism ni orang marah sebab menyebabkan perang dunia, Hitler, Nazi, far right, hanya far right. Tapi sekarang ni dah lain. Itu di dunia, ya. Itu kalau kita tengok spektrum politika ideologi kiri kanan dalam konteks ekonomi. Ada satu lagi ialah sekarang ni kiri kanan tu tak ditentukan oleh faktor ekonomi. Economy is not the sole motivation why people choose to be on the left and on the right, but identity. Identity is about race, is about religion, is about nationality. Ya. Yang belah kiri ni dia ada group identity dia. Ya. Misalnya kalau dulu equality, masih lagi equality, memperjuangkan equality, tetapi equality for the gay groups, gay, lesbians, minority groups, immigrants, ya. Ya, strong. Jadi kumpulan left sekarang ni, kalau kita left and right, if it is not based on economic motivation but based on identity and the sense of dignity, kiri itu dah jadi puak-puak yang memperjuangkan hak kumpulan-kumpulan ini. Kumpulan gay, kumpulan lesbian, kumpulan minority, migrant, black. Itu the right. Kalau parti Demokrat di US pun dia lebih ke arah itu. Bukan begitu. Di sini pun ada. Lepas tu saya pergi Australia hari tu openly naik kapal terbang Qantas Airways airline, Qantas, tengok dalam buku in-flight magazine tu. Kebetulan masa tu dia tengah buat gay festival, tak silap saya. Terang-terang ada iklan mencari pasangan for gays. Mesti dulu orang gay ni dia dia tak nak tunjuk. Dia sorok. Sekarang ni dia tak boleh sorok, pasal itu dia punya maruah, dia kata. Kalau saya sorok macam saya salah. Saya nak kena tunjuk saya punya colour, saya nak kena tunjuk saya punya identity and let people recognize my identity. They will go for recognition. Ya. Kerana itu banyak negara sekarang ni telah pun menghalalkan. Malaysia tak lagi, saya ahli parlimen kita, jangan kalau ada RUU besok nak menghalalkan perkahwinan sejenis. Di Singapura dah ada ke arah itu baru ni, kan. Dia tak jadi kriminal lagi dah.
yang apa? Decriminalize Apa tu, sodomi ya. Kalau undang-undang di negara kita ni masih lagi kriminal. Dalam penal code tu. It's a crime. Sodomi is a crime. Tetapi ada satu undang-undang Islam di Selangor. Kita mungkin dengar kes Iki Putra. Ya, ada satu undang-undang Islam jenayah syariah di Selangor baru-baru ni dicabar di Mahkamah Persekutuan. Dan undang-undang ini mengatakan sodomi itu satu jenayah dan boleh dihukum. Kalau orang Islam buat perkara itu, dia boleh dihukum oleh Mahkamah Syariah. Ada orang cabar di Mahkamah Persekutuan. Dan Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa undang-undang yang menjadikan sodomi itu jenayah sebagai tidak berperlembagaan. It is unconstitutional. Undang-undang Islam yang mengatakan sodomi itu satu jenayah dan boleh dihukum telah pun jadi unconstitutional. Dan yang mengeluarkan hukum itu bukan Amerika. Bukan mahkamah di Amerika. Mahkamah Persekutuan di Malaysia. Hakim-hakimnya Melayu Islam. Ya. Ada kalau dalam dewan tak tahu boleh cakap tak pasal benda ni ya. Boleh kan? Boleh sepatutnya. Boleh kan? Right, boleh. Dan kita tak tahu apa tindakan kerajaan sekarang. Kerajaan ada kuasa melalui parlimen. Kerana itu mahkamah yang memutuskan. Apa kuasa kerajaan di parlimen? Kerana kerajaan sekarang ni ada 2/3 lagi kan? Tambah satu je lagi. Kalau pakat-pakat ramai-ramai sangat boleh dapat majoriti 2/3 pindah perlembagaan untuk membolehkan undang-undang jenayah syariah di Selangor itu menjadi sah semula. Boleh buat. Boleh buat. Zaman Tuan Mahathir tu kan dia bergaduh dengan judiciary kan. Judiciary kata macam dia pindah je undang-undang. Dia peduli apa? Sekarang boleh buat tak benda tu? Dan sekarang ni ada 20 kesalahan jenayah syariah di negeri Kelantan yang juga sedang dicabar. Banyaklah. Khaluat, macam-macam undang jenayah syariah itu dicabar di Mahkamah Persekutuan. Dan kalau ikut presiden kes Iki Putra, kemungkinan mahkamah akan membuat satu keputusan. Mungkin saya tak naklah mendahului mahkamah ya. Tak boleh tapi kalau kita ikut kemungkinan 20 undang-undang jenayah syariah itu juga menjadi tidak sah kerana melanggar perlembagaan ataupun unconstitutional. The left ini left kerana mereka melihat soal equality, judicial attitude kerana saya cakap sembang nanti dengan Pak Khalid. Judges kita dahulu zaman tahun 80-an, 70-an, 90-an mereka ada satu judicial attitude ataupun sikap kehakiman mereka yang lebih pro kepada state, especially dalam hal-hal yang berkaitan dengan kaum, agama, keselamatan, national stability. Dia lebih pro kepada kerajaan. Dan hal lain tu tak adalah kalau katalah gawai kerajaan, saman kerajaan, itu dia tak pro kerajaan lah. Tapi dalam hal penting ni, kaum, agama, keselamatan, national security, they always take the same stand with the government. Certain things dia kata, ni bukan kerja mahkamah kita. Ini kerja kerajaan dengan kerja parlimen. Dan mahkamah tak nak campur pun. Sekarang ni mahkamah ada different judicial attitude. Perkara ini pun mahkamah kata itu kuasa mahkamah. Dan satu lagi yang sedang dibincangkan di kalangan legal fraternity ialah basic structure doctrine. Mahkamah boleh menentukan apakah yang dikatakan sebagai the basic structure. Dan kalau mereka menerima itu sebagai the basic structure of our constitution, even parlimen tak boleh buat undang-undang sewenang-wenangnya kalau ditafsirkan oleh mahkamah bertentangan dengan that basic structure. Dan basic structure doktrin ini asalnya daripada India. Itu panjanglah discussion tu, kena buat satu sesi lain, topik lain. But this ideology is on the left. I think they are moving towards the left. Dan di satu lagi, kalau berdasar kepada identiti ini belah kanan. Belah kanan ni ialah yang the new nationalism ini. Yang mereka mentafsirkan perjuangan mereka itu berdasarkan kepada kaum, agama dan nationality. The patriots, macam Trump lah. Trump itu di sebelah kanan tu. Dia tu berhaluan kanan, far right. Kerana dia memperjuangkan the interest of the Native Americans dalam konteks ekonomi, dalam macam-macam sosial dan sebagainya. Trump, Brexit kalau boleh tengok pun, negara-negara even di Eropah pun telah mula nationalism ini telah kembali menjadi suatu intim.
Kerana kita nasionalisme kita kalau di Malaysia ni dan negara-negara bekas dijajah dulu, ini postkolonial zaman postkolonial. UMNO tu parti nasionalis kita boleh kata UMNO is a nationalist party dulu. Tubuhnya UMNO itu kerana penentangan penjajah, menentang penjajah zaman kolonial dan zaman postkolonial. Mereka parti-parti ini berjuang untuk membangunkan negara. Jadi soal national interest, soal kepentingan kaum, itu keharmonian kaum, national security, itu menjadi perkara yang penting atau menjadi asas dasar kerajaan. Kita ada dulu NDP misalnya, dasar ekonomi baru, itu postkolonial tu. Dasar industrialization policy. Kita punya dasar-dasar industri pun pada ketika itu bagaimana nak mengeluarkan rakyat daripada kepompong kemiskinan, itu. Tetapi kemudiannya dengan global capitalism sedikit berubah, soal free market, soal freedom, individual freedom telah menjadi lebih dominan. Kalau kita tengok dalam politik negara kita pun pada satu ketika dulu ada Islamization race, UMNO PAS itu dia Islamization race. Masing-masing nak tunjuk parti mana lebih Islam. PAS Islamist ideology, UMNO dengan nasionalis tapi Islam lah. Jadi nak tunjuk mana satu lebih Islam. Tapi saya ingat lepas pada tahun 99, tahun 2000 dan selepas itu dah tak ada dah. Sekarang ada lagi tak Islamization race? Tak ada dah sekarang. Race dia dah jadi lain. Liberalization race mungkin pada satu ketika, even until now. Masing-masing nak tunjuk dia lebih liberal. Masing-masing nak tunjuk dia lebih open. Kalau cakap pasal agama 3R. Sekarang lah. Bukan? Cakap pasal Melayu 3R. Salah dah pula cakap pasal Melayu. Yang dulu hidup Melayu tu apa dia? Asas negara kita pun dibina kerana semangat nasionalisme. Tetapi sekarang nak cakap pasal agama kau salah, nak tangkap polis dan panggil lah. Kita sedar atau tidak sedar kita sedang mengalami satu perubahan politik. Baik, bersatu. Baru nak masuk bersatu. Dah 20 minit. Mukadimah 20 minit. Apa ideologi bersatu? Baik. Saya baca perlembagaan, saya buat perlembagaan. Kalau kita nak tahu ideologi matlamat perjuangan ni, kita tengok perlembagaan dululah. Lepas tu baru kita tengok apa yang dibuat oleh parti tu. Kadang-kadang perlembagaan kata lain, tapi parti buat lain. Perlembagaan parti, preamble. Ini preamble kepada perlembagaan bersatu, mukadimah. Parti Pribumi Bersatu Malaysia berjuang untuk menegakkan keadilan, mengangkat maruah dan kemuliaan insan, mempertahankan kedaulatan negara dan membela kebajikan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama, menerusi perjuangan politik yang berpandukan prinsip demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan dan keadilan sosial demi mewujudkan sebuah pemerintahan yang adil dan saksama, membasmi rasuah dan salah guna kuasa, memacu kemajuan dan pembangunan ekonomi yang mapan, memelihara perpaduan kaum dan keharmonian agama, serta melahirkan masyarakat yang bersatu padu, aman, harmoni dan sejahtera. Ini preamble perlembagaan bersatu. Saya tak tahu berapa ramai ahli bersatu baca preamble ni lah. Tapi ini this is the identity. Kalau nak tahu apa yang define bersatu ni, inilah dia. Preamble to the constitution. Kemudian kita tengok pula matlamat perjuangan. Fasal 6, tujuan dan matlamat perjuangan bersatu. Apa dia? Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Macam nasionalis. Menegakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan menghormati hak orang bukan Islam untuk menganut agama dan mengamalkan agama masing-masing secara aman dan harmoni. Ini perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 3 dan perkara 11. Islam agama persekutuan, tetapi orang bukan Islam boleh mengamalkan ajaran agama masing-masing secara aman dan harmoni. Menjunjung kemuliaan dan kedaulatan institusi raja berperlembagaan. Raja menerima raja sebagai raja berperlembagaan, constitutional monarch. Maknanya bersatu menerima sistemnya ialah parliamentary demokrasi tadilah. Kita ni parliamentary demokrasi. Mesti ada parti politik lah bila kita kata parliamentary demokrasi ni. Masuk pilihan raya kan. Ketua Wan masuk pilihan raya bertanding sebagai ahli parti bersatu.
dan Perikatan Nasional bukan bebas. Maknanya dia kandil sebagai ahli parti. Itu sebahagian daripada konsep parliamentary democracy. Jadi ahli parlimen wakil rakyat. Ya. Dia bukan direct demokrasi ya. Ini representative demokrasi. Tetapi ada juga raja berperlembagaan. Apa maksud raja berperlembagaan? Raja menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya berlandaskan kepada perlembagaan negara, constitutional monarchy. Dalam perlembagaan kita, raja ataupun agung, perlembagaan persekutuannya bertindak mengikut nasihat kabinet atau Perdana Menteri. Maksudnya bukan absolute monarch. Negara kita bukan negara yang mengamalkan konsep absolute monarchy, tetapi constitutional monarchy. Raja, tanggungjawab, fungsinya itu berpandukan kepada perlembagaan. 6.4 mempertahankan kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak dan hak-hak dalam perlembagaan persekutuan yang sah untuk semua kaum. Mempertahankan keistimewaan orang Melayu dan juga legitimate interest of other ethnic communities. Balance tu. Kadang-kadang orang baca, dia tak baca penuh. Dia baca artikel 153 itu mempertahankan hak keistimewaan Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak. Dia lupa yang satu lagi tu. Peranan ataupun tanggungjawab yang di-Pertuan Agong juga ialah untuk melindungi hak-hak yang sah bagi semua kaum. Sebelum saya datang sini, saya baca satu dokumen dulu, dia panggil Political Testament of the Alliance. Ini adalah memorandum yang dihantar oleh Parti Perikatan dulu kepada Reid Commission tentang perkara-perkara ni. Tentang kedudukan raja, agama Islam, bahasa Melayu, tentang kedudukan hak istimewa orang Melayu. Di situ dicatat. Ya, kena ingat dia kata itu bukan saja melindungi hak keistimewaan orang Melayu, tetapi juga melindungi hak-hak yang sah bagi semua kaum. Dan apa maksud dia? Dia ada explanation. Dia kata, ya boleh, orang Melayu boleh ada keistimewaan, tetapi jangan ambil yang hak orang lain. Jangan ambil hak orang lain. Harta, dia kata, boleh you nak redistributive justice. Dasar ekonomi baru tu, boleh nak bagi kota kepada orang Melayu boleh, nak bagi lesen boleh. Itu intipati artikel 153. Adil ke? Adil lah saya kata. Tetapi bagi kumpulan yang ada dalam far right, Equal means common nationality. Tak boleh ada hak keistimewaan. Semua mesti sama rata. Tetapi dalam perbincangan di Alliance Party pada masa itu, dia kata, ya, kalau nak bagi sama rata semua, even British pun acknowledge, dia kata orang Melayu akan mundur semundur-mundurnya kalau tidak ada bantuan daripada kerajaan. Kerana mereka pada masa itu miskin. 70%, 80% orang Melayu masa itu miskin. Yang jadi doktor, lawyers, arkitek less than, ada 1%, ada kot masa itu, less than 4%. Tapi kerana ada dasar ni, maju. Satu lagi, memperkasa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan memelihara hak semua kaum untuk mempelajari bahasa ibunda masing-masing. Menegakkan sistem demokrasi parlimen, doktrin pemisahan kuasa dengan memperkukuhkan institusi demokrasi menerusi reformasi institusi menurut. Dalam perlembagaan bersatu ni cakap pasal institutional reform dalam perlembagaan. Kalau institutional reform ni tak boleh claim itu dia punya. Yes, tak boleh claim itu dia punya institutional reform. Dalam perlembagaan bersatu ni cakap institutional reform. Pengasingan kuasa dan macam-macam lah. Banyak. Kalau saya banyak, dia tak habis dah. Okey. Maknanya kalau saya tengok kalau Datuk Wan boleh left right punya tikus, nampak ini cenderung ke arah maybe right center, nationalist political party, nationalist party. Tetapi bagi saya dia moderate nationalist party. Kenapa? Satu ni walaupun dia semua pun parti peribumi,
ada ahli bukan, jadi ahli bersekutu, dan dia boleh mengundi dia duduk dalam majlis pimpinan tinggi, ya, agak bahagian. Jadi dia lain sikit. Tapi bersatu moderate nasionalis. Yang kedua, nasionalis parti macam kita, parti ada sejarah dia. Wujud zaman post-kolonial. Nasionalis parti yang ada sekarang, dia wujud di zaman tertubuhnya tu di zaman kolonial dan kolonial. UMNO, Golkar, dan banyak parti-parti lain di Filipina, di negara-negara lainnya, India. The Nationalist Party ni dia latar sejarah dia ialah kerana dia menentang ya, to liberate the country from the clutches of colonialism. Dan tak banyak dah sebenarnya Nationalist Party yang ada pada hari ni. Golkar dah tak dominan lagi. UMNO pun dah tak dominan lah. Dulu UMNO very dominant party, a dominant nationalist party. Yang ada mungkin PAP kat Singapura tu, PAP. Yang lain dah tak ada dah. Right. Bersatu ni wujud dia bukan zaman post-kolonial. Dia kata orang tanya juga question, apa nationalist? Awak nationalist party zaman tu colonial period. Bersatu ni wujud bila? Bila tertubuhnya Bersatu. Tahun 2016. Dah merdeka lama dah. Apa parti? PAS. Saya rasa PAS nationalist party. PAS tertubuh tu kerana dia nationalist party. Kemudian baru jadi Islamist party. Baru tadi ini saya baca juga satu memorandum juga yang dihantar oleh PAS kepada Reid Commission dalam bahasa Inggeris, Pak Khalid. Very good English, British English. Memorandum dihantar oleh PAS tahun 1956. Apa dia kata dalam tu? Malaya is for Malayan people. Malaya is for Malay people. Bukan Malayan people. Dalam tu dia kata, ini mukadimah dia tu, tak cakap pasal Islam. Cakap pasal Malaya ni, tanah Melayu ni negeri orang Melayu. Was a national party. Kemudian baru jadi Islamis. Ikut apa nama tu? Ikhwan Muslim. It's a nationalist party. Zaman itu. Itu tak itu. Dan you want to keluar ni kita nationalist party. Tak setuju dengan kita ni. Kalau kita itu, saya baca yang awal itu the contract agreed by the communal leader in 56. Kan? Bukan baru tu. Yang ada di dalam perlembagaan tu bukan baru buat tahun 2016. Benda tu tahun 56. Dah dipersetujui tahun 56 lagi. Masuk di dalam. Dia bagi saya spiritnya nationalist. Tetapi dia bagi saya nationalist lah. Dan Bersatu ni lahir dia tak sama dengan UMNO. UMNO lahir kerana menentang penjajah Melayu ni. Bersatu lahir di tengah-tengah perubahan landscape politik. Kalau kita baca, orang bercakap pasal the changing political landscape. Bermula tahun, saya boleh kata 99 lah, Pak Khalid lah. I think we must give credit where the credit is due lah. Pak Khalid dalam tu dulu lah. Saya nak declare jugalah, sama jugalah. Saya dulu pun sama lah. Dulu 99 tu kita reformasi kat sini. Dekat Dataran Merdeka ni kan. Nampak polis tu kecil je. Sampai sekarang menyesal tak habis. tak habis. Tak apalah, sejarah kita tak boleh menafikan sejarah kan. Kita sebahagian daripada sejarah itu. Kan? Tak boleh nafikan. Jadi changing political landscape, ya. Pada ketika itu, ya, apa yang berubahnya? Berubahnya UMNO itu, kalau kita perhatikan, dia mula tak jadi parti dominan itu, daripada situlah mulanya. Dominan dia dulu kerana orang Melayu melihat apa dia? Race legitimacy. Ada dua. Saya dari segi parti politik dia ada dua. Race legitimacy. Malaysia, tak cakap negara lain. Satu race legitimacy, dua performance legitimacy. UMNO ada dua-dua masa tu. Race membela orang Melayu. Kerana tu dia dapat sokongan tinggi daripada orang Melayu. Sokongan kuat orang Melayu. Ya. Race legitimacy. Dua performance legitimacy kerana dia deliver development.
pembangunan tu. Orang Melayu pada masa itu miskin ramai, memerlukan pembangunan. Ya, dekat kampung saya tu, kalau tengok bawah rumah tu, baja cap dacing. Tak boleh. Tak tahulah sekarang ni ada lagi tidak. Ya, patronage system. UMNO tu dia punya patronage system sampai ke bawah tu, sampai baja tu cap dacing. Macam mana orang tak sokong BN masa tu? Right. Jadi dia menjadi parti dominan. Nak pergi asrama, nak masuk universiti dulu, dia minta tanda tangan ketua kampung, bukan? Dan ketua kampung tu ketua cawangan UMNO. Betul kan? Jadi pergantungan orang Melayu kepada UMNO tu tinggi. So, performance. UMNO masa tu deliver development. Dahlah dia dari segi Melayunya kuat. Dan pembangunan dia deliver. Mendapat sokongan kuat orang Melayu. Tetapi selepas itu ada masalah performance. Apa masalah performance? Ya, tahun 19 ingat selepas pada DIB lah. Sebab pada DIB itu dilancarkan program-program dah banyak yang agak liberal sikit. Polisi-polisi ke arah economic liberalization itu telah mula dilaksanakan. Saya tanya pelajar saya, you dapat beasiswa tak? Ya, Melayu ya? Saya dulu kita dapat semua beasiswa JPA. Betul kan? Tak kira lah you berapa result pun. Masuk universiti ya dapat convertible loan. You dapat second class apa je, convert jadi scholarship JPA. Semua. Sekarang ni saya tanya, tak ada seorang pun angkat tangan dapat beasiswa. Beasiswa apa? Farmer. Father and mother. Semua father and mother scholarship. Ataupun pinjaman PTPTN. Right? Itu ada dalam artikel 153 itu scholarship. Maknanya orang Melayu pun dah tak dapat. Mana apa? Maknanya pergantungan kepada UMNO tu dah tak ada sebenarnya. Orang Melayu. Tak maaf. Ni bukan nak menyalahkan UMNO, tetapi realitinya begitu. Baja cap dacing dah tak ada dah kat kampung. Ni petani-petani komplain baru ni kan. Harga beras dah turun. Time harga beras mahal, harga padi turun. Marah petani-petani tu pada kerajaan. Dulu mana ada? Saya ingat dulu di kampung saya dulu di Kelantan. Kampung di Kelantan buat padi. Padi tu berjual. Tak simpan makan sendiri. Beli beras siam. Pasal apa? Jual padi tu banyak duit lagi dapat. Boleh pergi beli beras siam yang grade A. Dulu. Sekarang ni dah lain terbalik kan? Jadi, kenapa? Jadi maknanya tahun 1990, 2000, 2010 ke atas tu, UMNO menghadapi masalah performance legitimacy. Kaum dia parti Melayu tetapi performance, cost of living, ingat tak? Pak Lah tahun 2008. Apa isu? Tak besar isu dia. Pertama kali UMNO hilang majoriti 2/3 ya. Pilihan raya tahun 2008. Apa masalah masa tu? Tun Mahathir bantai. Tun Mahathir bantai tingkat 4. Ingat tak masa tu? Dan minyak. Dua je saya ingat. Harga minyak. Hilang majoriti 2/3 Barisan Nasional. Tahun 2013, pilihan raya tahun 2013. Apa masalah dia? Sama juga. Cost of living. Bukan setakat hilang majoriti 2/3. Hilang popular votes. Orang Melayu dah tengok performance legitimacy. Dah tak perform dah. Itu ramai undi PKR masa tu kan. Anwar almost claim to form the government lah masa tu bukan. Sebab dia dah dapat undi popular lebih besar. Kemudian apa lagi? Tahun 2014 kalah. Tahun 2015 bukan sahaja performance legitimacy dah tak ada, race legitimacy pun dah tak ada. Sebab bekerjasama dengan DAP. Ideologically incompatible. Saya nampak ideologi UMNO dengan Bersatu ni tak jauh Pak Khalid. Ideologi UMNO Bersatu PAS ni tak jauh. Kerana itu kita tengok dalam pilihan raya baru-baru ni ramai orang UMNO undi PN. Kenapa? Sebab dia nampak UMNO tu dah lari daripada ideologi dia yang asal. Dah bekerjasama dengan DAP, ideologically incompatible. Satu Malaysia, kita tengok dalam spektrum tadi kan. Saya boleh kata DAP tu berada di sebelah kiri, haluan kiri. UMNO berada di haluan kanan. Parti berhaluan kanan. Tapi duduk dalam satu parti, dalam satu coalition. Incompatible. Bersatu pun ada masalah yang sama. Sebab tu Bersatu buat keputusan keluar daripada Pakatan Harapan. Macam tak sekupu lah. Kalau dalam suami isteri ni sekupu nak kahwin kena cari yang sekupu.
Kalau dah tak sekupu, salah lah, cerai lah. Dan that's why Bersatu decided to leave Pakatan Harapan because we are ideologically incompatible. UMNO sedang menghadapi masalah yang sama. Kerana itu, saya tulis pasal vote transferability. Vote transferability. Orang Melayu lebih mudah, orang BN lebih mudah nak transfer vote dia kepada Perikatan Nasional berbanding nak pergi undi DAP. Kerana ideologi dia berada di dalam UMNO tu kerana dia believe in that ideology. Melayunya, Islamnya, macam-macam. Hak Kristian. Jadi ini kita tak detail lah, ya. Tapi saya nak bagi gambaran lah bila tanya kat mana Bersatu tu. Bagi saya Bersatu ni berada di sebelah, kalau political spectrum tu dia berada di sebelah kanan. Dan ada parti politik di Malaysia ni yang sebelah kanan tu, itulah dia, PAS, UMNO, Bersatu, itu di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri tu saya tengok DAP. DAP ada di sebelah kiri. Amanah pun saya ingat dia tu kat mana? Belah kiri lah. Belah kiri lah. Ada orang kata Amanah dia ikut jadi DAP. Itu orang kata lah. Jadi mungkin dia belah kiri lah kalau gitu. PKR is not a nationalist party. It is multiracial party. Jadi saya rasa PKR pun berada di sebelah kiri. Sebab itu gabungan PKR, DAP dengan Amanah ni dia tak bergaduh. Bila masuk UMNO dia bergaduh sikit. Bergaduh di bawah lah. Kat atas mungkin tak bergaduh, tapi kat bawah tu dia tak boleh terima sikit. Kerana parti ni ada di sebelah kanan, yang ni ada di sebelah kiri dari segi ideological spectrum. Okeylah, saya setakat tu dululah, terlalu panjang lagi. Minta maaf. Jadi kita open for discussion. Okay, very good. Saya rasa banyak poin yang ditimbulkan oleh Datuk Razaki tadi mengenai ideologi Bersatu, dan diletakkan Bersatu ini di pertengahan kanan. Dan saya rasa ini satu positioning yang penting. Kalau sekiranya itu rasmi untuk Bersatu, then it's actually quite an important positioning. Tapi saya ada satu dua soalan lepas tu kita buka. Boleh first sekali, dalam perlembagaan dah ada yang boleh dikatakan sebagai ideologi je lah. Dalam preamble tu dah tulis bila berkata mengenai menjaga kemuliaan insan, that's about individual as well, menjaga keharmonian, that's about society. Jadi adalah elemen-elemen ideologi dalam tu. Tapi kenapa tak nampak dalam 6-7 tahun kewujudan Bersatu ni, seolah-olah tidak begitu kelihatan ideologi tu yang dibawa. Dan yang nampaknya ialah, saya pun tak pasti orang nampak macam mana Bersatu kat luar. Tapi ideologi tu kurang nampak. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, bila kita kata nasionalis, di negara-negara lain biasanya nasionalis ni adalah it's about the nation. It's not really about ethnicity. Dia bukan satu-satu kaum, tapi dia mengenai semangat nasionalis lah, tempat dia. Jadi soalan saya, adakah bila kita mengatakan parti nasionalis itu bermaksud dia mesti satu bangsa saja kan dalam konteks Malaysia ni, atau mungkinkah kita ada Chinese nationalist yang center right juga, Indian nationalist yang center right juga, Siam punya nationalist yang center right juga, yang mana kalau semua itu adalah golongan nationalist yang berpegang dengan fahaman pertengahan kanan, maksudnya bumbung tu boleh sama. Tapi is that a possibility? Okey. Saya jawab yang soalan dua dululah. Sama ada nasionalis ni dia mesti bangsa saja ataupun boleh kau-kau lain. Kalau kita lihat identity politics lah, kita cakapnya dalam konteks identity politik, dia tidak semestinya kaum. Dia boleh dalam bentuk agama, dalam bentuk bahasa. Kalau di Canada itu kan dia Quebec itu dia ada French punya kumpulan tu yang linguist punya nasionalis, ya. Boleh juga ada dalam konteks kumpulan-kumpulan bahasa yang bercakap bahasa yang berbeza. So group identity, how do you define your group? You can identify your group based on religion, based on race, based on language dan sebagainya.
Tetapi bolehkah kita katakan di Malaysia contohnya, itulah sebenarnya valid soalan apa Datuk Wan tadi tu. Biasanya dalam perbincangan tentang nasionalisme di Malaysia ni, selalunya nasionalisme Melayu. Ya? Cuba carilah buku-buku, pergi ke library, pergi ke kedai buku. Ada tak kita jumpa dalam perbincangan tentang nasionalisme Cina misalnya di Malaysia? Ataupun nasionalisme India di Malaysia? Tak ada. Dia mesti nasionalisme Melayu. Kerana nasionalisme itu dirujuk dalam konteks perjuangan penentangan penjajahan. Dan kalau kita baca dokumen-dokumen, ada satu yang menarik tu, dia bagi the British document at the end of empire. Ini apa nama tu, kumpulan surat-surat memorandum report oleh pegawai ke British di Melaya pada masa itu, dihantar ke Colonial Office. Macam-macam laporan lah tentang Malayan Union, tentang parti-parti politik, perjuangan kemerdekaan dan sebagainya. Kalau kita baca dokumen-dokumen itu, pada masa itu bila kita bercakap pasal nasionalisme Cina misalnya, dia merujuk kepada the mainland China. Mainland China. The Chinese nationalism merujuk kepada Chinese nationalism among the overseas Chinese, yang melihat kepada perjuangan masa itu kan Japan War. Dan apabila Jepun datang ke tanah Melayu, orang-orang Cina pada masa itu dia dengan begitu teruk oleh Jepun, kerana mereka melihat overseas Chinese yang berada di tanah Melayu ini membantu perjuangan Cina menentang Jepun dalam Sino-Japanese War. Kerana itu kita tak jumpa buku bercakap tentang the Chinese nationalism dalam konteks Malaysia. Begitu juga dengan Indian nationalism. Dia merujuk kepada perjuangan nasionalisme di India, menentang penjajah di India. Gitu. Jadi kalau dalam nasionalisme di Malaysia ini bercakap soal perjuangan nasionalisme Melayu dalam konteks sejarah. Tetapi bolehkah kita berganjak daripada itu? Kita melihat negara misalnya. Kita lihat dalam konteks nasionalisme, bila kita bincang sekarang ini, kita bercakap tentang nasionalisme itu sebagai sebuah negara bangsa. A nation state. Makna nation state. Nation state itu kan negara di mana pelbagai ada kaum, kumpulan agama, tapi dia identify themselves as belong to one nation, a nation state. Bolehkah? Itu that we have to debate, we have to discuss about it. We need to have a conversation on it. We must have a conversation. Misalnya ada percubaan misalnya konsep bangsa Malaysia. Zaman Tun Mahathir dulu kan, dia nak memperkenalkan bangsa Malaysia. Tapi bangsa Malaysia ni orang bincang tak lagi sekarang ni. Contohlah, tak tahu lah aku bersatu nak bincang balik apa dia bangsa, konsep bangsa Malaysia. Dulu Tun Mahathir pernah nak wujudkan sekolah wawasan dulu kan. Sebuah sekolah aja berjaya. Di mana sekolah Cina, sekolah India, SJKC, SJKT, sekolah kebangsaan duduk di satu sekolah. Tak berjaya. Pasal apa? Pasal ditentang. The Dongzong tak suka, Dong Jiazong tak suka, the Chinese education tak suka. Kenapa? Because they want to protect their cultural identity. Cultural identity. Dan kita, negara kita tak mengamalkan dasar asimilasi. Kita mengamalkan dasar integrasi. Yang mana tak apa. Orang Cina nak mengamalkan budaya dia, tak apa. Tak ada masalah. Nak pakai nama dia, tak ada masalah. Kalau pergi Indonesia, semua tukar nama. Semua jadi apa? Nama macam-macam lah. Semua nama Jawa semua. Tapi di negara kita tak apa. Tak ada masalah. Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Lok, boleh. Tak payah tukar jadi Halim ke, tak payah. Lim jadi Halim, tak payah. You can continue to, to practice your culture, to use your own language, to practice your religion, tak ada masalah. Ya, itu konsep kita. Karena itu saya kata tak cocok, maknanya tak sesuai kalau kita nak kata nak bincang soal nasionalisme Cina, nasionalisme ini, kerana maknanya berbeza. Tetapi jangan pula nafikan adanya nasionalisme Melayu. Kerana itu sejarah identiti orang Melayu kan.
Jangan kata 3R pula. Hari ni kalau saya keluar nanti ada polis tangkap saya kat depan ni. Dia tengok ni apa ni bawa 3R dalam parlimen kan. Kalau dalam dewan tu adalah immunity. Kat sini tak ada immunity ni je. Tetapi kerana itu that's part and parcel of our identity. Dan identity tu apa? Identity sebenarnya maruah. Maruah kita. Palestin tu perang dengan Israel tu. Pakai batu dengan kayu tu. Hamas adalah sikit bedil apa semua kan, tapi sama dulu. Kenapa? Kalau ikut rational choice, pilot pakai rational choice kan, teori ekonomi ni, buat apa nak bergaduh dengan Israel? You cannot beat them, you join them. Tetapi kerana maruah, tak boleh. Inner self kata tak boleh. Tak apalah, rela mati. Berjuang. Why? Because maruah. Jadi jangan kita menolak soal adanya identity politics ni, ada. Tapi how do you manage? Bagi saya di Malaysia ni, jangan kita nafikan. Masalah kita kerana kita nak nafikan adanya perbezaan identiti. Masa saya dalam PH dulu, saya pernah pergi satu program DAP. Dalam tu saya kata DAP ni parti yang mewakili masyarakat Cina. Marah orang DAP kata DAP parti Cina. Dia marah. Kerana dia kata no, DAP is a Malaysian party. Tak adalah kata you parti Cina lah. Dia tak nak mengaku. Kenapa you nak deny? You mengaku je lah. Apa salah? You parti Cina, saya parti Melayu. Apa masalah? But we can live together what? Dan kalau baca Amy Chua, The World on Fire, kan? Amy Chua, pernah baca dah buku Amy Chua, profesor di Yale University tahun 2004, World on Fire. Dia ni orang Filipino, Chinese Filipino. Dia Chinese descent, Filipino. Dia tulis dalam buku dia tu, mak saudara dia duduk di Filipina, dibunuh oleh driver dia sendiri. Dan driver yang duduk dengan dia dibunuh, slaughtered. Kenapa? Kerana hatred towards market dominant minority. Kerana orang Cina di Filipina itu ada dalam 1% saja, tetapi menguasai 70% ekonomi. Dan dia tulis kejadian itu berlaku semasa dalam Asian Financial Crisis. Di Indonesia pun sama. Orang Cina dalam 3% begitu, tapi menguasai 70%, 80% ekonomi Indonesia. Masa Asian Financial Crisis, orang-orang Indonesia, orang Jawa, pergi bakar kedai-kedai Cina. Tetapi masa Asian Financial Crisis di Malaysia, ada tak benda tu berlaku? Tak berlaku. Bahkan DAP bila duduk dengan PAS. Ya? Kalau kita fikir balik, in hindsight, kita fikir balik. Di Indonesia, the native Indonesian slaughtered the Chinese masa financial crisis. Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India form a grand coalition to fight against Barisan Nasional. Orang PAS, orang DAP, orang keadilan masa tu, dia duduk sekali. We call it Rainbow Coalition. 4 kali ingat. Rainbow Coalition. Jadi lain, rainbow lain dah. Kenapa jadi gitu? This is the uniqueness of our country. Unik kan negara kita ni. Dan kalau Amy Chua dia tulis, kenapa berlaku begitu? Kerana dasar ekonomi baru. Kerana orang Melayu pada masa tu tak rasa dia tu dihina. Ya? Dah ada Malay Tycoon masa tu. Tahun 60-an mana ada Malay Tycoon? Masa dah ada jutawan Melayu. Dah ramai Malay middle class. Ya? Jadi dia orang tak rasa marah, dia tak rasa hatred. Perasaan benci kaum tu tak ada di Malaysia masa itu. I mean, this is because of policy. Saya rasa bersatu subscribe to this policy. Hak keistimewaan Melayu tu jangan hak keistimewaan Melayu itu jangan dibuang. Walaupun bila saya tanya pelajar saya tu, saya ingat satu kelas tu tak menikmati perkara 153 tu. Tetapi bolehkah kita buang 153 daripada perlembagaan? Tak boleh. Kenapa? Maruah. It's about dignity. Kalau Reid Commission dia kata 15 tahun, you review balik. Dia review balik perkara 153. Itu dalam Reid Commission punya report. Tetapi dalam Alliance punya dokumen yang hantar kepada Reid Commission, no. It will be there. Not only will be there, will be protected. Nak pindah tu pun kena pergi majlis raja-raja kan. 153 tak boleh pindah. Kenapa? I think this is inilah. Pemimpin-pemimpin kita dahulu ni dia ada vision.
Bagi saya dia ada our forefathers. Dia ada apa nama tu, wawasan yang jauh lah. Dia berfikiran jauh. Dia bukan short sighted. Orang sekarang ni dia kadang-kadang dia pemikiran dia ingat dah tak pakai buang je lah. Macam kita lah kat rumah kan. Barang-barang tak pakai semua tak pakai kita buang kan. Tapi orang lama-lama dulu jangan buang ni, jangan buang. Contoh kan. Contoh gitu. Jadi itu national. Tak nampak ideologi. Saya rasa kerana kita tak cuba relate, saya rasa ada kaitan. Misalnya katalah, kenapa kita tak bersama dengan Pakatan Harapan? Kenapa kita tak join kerajaan perpaduan? Kenapa kita tak compromise, campur tangan dalam kes mahkamah? Kenapa? Kerana asas parti kita itu maruah, dignity. Baca ni. Agar bersatu ni, motor dia. Apa dia bersatu ni? Motor dia 3. Kalau UMNO, bersatu, bersetia, berkhidmat. Satu juga kat situ. Bersatu ni, bersatu, beramanah, bermaruah. Kalau kita tulis gambar balik kan, kita selalu tak 3 kan. Maju, makmur, apalah, sejahtera macam mana. Yang biasa yang nombor 3 tu yang paling penting. Pak Elik ni very good writer. Bila kita tulis kan, nak rhyme tu kan, dia mesti ada 3. Aman, makmur, harmoni. Contoh. Yang biasanya bila kita letak benda tu di tempat yang ketiga, itulah yang paling penting sekali. Maruah. Kerana maruah. Kita tak join kerajaan perpaduan. Maruah kita, nak letak ke mana maruah kita? Saya rasa kalau kita join lah kerajaan perpaduan ni hari ni, tiap-tiap hari kita kena maki. Saya ingat. Bersatu tak dapat. PN dapat berapa kursi pun ni? 74. BN dapat berapa? 30. Kita umur 6 tahun. Bersatulah umur 6 tahun. UMNO berapa umur ni? Lebih lah, tahun 46, 67. Ya dah. Ya, lebih kurang matematik, orang sains politik ni tak pandai matematik sikit je. Bukan, minta maaf, saya ramai kawan-kawan dalam UMNO, minta maaf. Ramai kawan-kawan, baik. Ya. Cuma saya nak banding, kenapa? Kerana maruah tu, maruah. Yang parti yang umur dah 6 dekad lebih, tetapi kerana salah percaturan, saya ingat. Dia salah percaturan. Dia memilih berada di dalam satu coalition yang mana dia tahu dalam tu ada parti-parti yang ideologically incompatible dengan dia. Dan menyebabkan ahli-ahli dia sendiri tak boleh terima dia. Ya? Bersatu pernah mengalami perkara itu dalam dulu. Sebab tu kita decide kita keluar. Kalah Semenyih. Ingat? Kalah Semenyih. Kalah Tanjung Piai. Saya buat survey. Masa PRU 14, sokongan Melayu kepada Bersatu ini ada dalam 25%. Dengan kawasan tinggi sikit 30%. Bila duduk dalam kerajaan bersama dengan DAP, less than 10% sokongan Melayu kepada Bersatu. Right? Less than 10%. Apa guna jadi parti Melayu kalau kita tak dapat sokongan orang Melayu? Hanya DAP pun sama lah. Apa guna dia jadi parti itu kalau dia tak dapat sokongan kaum dia? Sama juga. In fact, DAP dapat sokongan berapa? 99%. Chinese support DAP. Mesti ada something yang orang Cina melihat parti DAP itu ada value kepada dia. Dahulu, tahun 1969, Lim Kit Siang kalah di Bukit Bendera. Kapal Sing kalah di Jelutong. DAP menang 10 kursi. MCA menang lebih banyak. Itu tahun 1999. Tetapi politik telah pun berubah. Sehingga pada hari ini, saya ingat bagi orang Cina sekarang ni lah tidak ada parti lain kecuali DAP. Minta maaf gerakan. This is the we talk about facts. But I'm not saying that gerakan will never get the Chinese support. Kerana kita tengok dulu DAP pun tak dapat sokongan Cina tahun 1999. Tetapi dalam tempoh beberapa tahun saja politik telah pun berubah. Itu respon saya sikit. Okay, good. So saya elok kalau kita buka pada discussion. Ada beberapa pandangan, ada beberapa soalan. Bila Pak Khalid takkan tak ada apa-apa. Pandangan pun boleh. Pandangan pun boleh. Tanya soalannya, bagi pandangan. Sila. Tak, saya ada satu soalan kita jawab. Oh, soal ulam.
sebab apa ideologi ni nampak tenggelam. Rasa Datuk Seri sebut tadi. Ada nampak tapi mungkin tidak terlalu menonjol. Dan kita pun tak nak bincang secara rasmi secara terbuka mengenai ideologi ni, jadi tak ada orang sebut lah bila tak ada dibincangkan secara proper tu. Okey, sila. Saya buka, takkan tak ada apa-apa. Sila. Zarina, sila. Assalamualaikum. Ni echo ni kena tutup sikit. Faham? Jadi karaoke pula jadi. Cakap. Saya ada soalan kat sini. Pertama saya bagaimana Datuk Seri melihat bersatu dalam kancah politik tanah air dalam masa 4 tahun akan datang, terutamanya menjelang PRU ke-16. Okey. Soalan saya yang kedua, adakah bersatu bercadang untuk mengambil parti-parti Melayu yang kecil dan diserapkan keahlian mereka ke dalam bersatu? Terima kasih. Ini dah jadi lain sikit. Tapi tak apa. Ada lagi? Okey, kumpul. Okey, Datuk. Pertama, tadi ada sebut pasal belah kanan macam UMNO Bersatu dan PAS, dan belah kiri DAP, PKR dan Amanah. Okey, macam mana pula dengan parti-parti di Sabah dan Sarawak? Apa pandangan Datuk berkaitan ideologi politik mereka? Sebab kita pun di Malaysia ni bukan setanjung je lah, kita ada Sabah Sarawak sekali. Dan kedua, bagaimana kita nak meluaskan lagi pengaruh Bersatu di Sabah dan Sarawak, sebab bahawa masa ni Bersatu masih ada cawangan, masih ada bahagian di Sabah dan Sarawak dengan keadaan politik Malaysia sekarang ni, di mana pengalaman saya semasa bertugas sebagai jasa di Parlimen Sarawak 16, ketika itu saya di Don Jepak yang ada ni, kempennya sangat Malaya. Dia ada sidak Malaya ini semua, maksudnya sampaikan pada tahun 2016 UMNO langsung dapat kempen di Parlimen Sarawak kerana sentimen menolak raya tu. Jadi bagi kita sebagai Bersatu Nasional hendak menambah daripada 3 kursi sedia ada di untuk PRU 16 lah sebagai itu. Okey, terima kasih. Okay. Ada lagi? Kita kumpul dulu. Kumpul. Tuan-tuan. Dah kena paksa pula. Dari belakang. Belakang. Mic tu on. Testing. Baik. Tadi Tuan YB mengatakan ideologi bersatu. Saya nampak ada banyak politik. So memang jarang kita bercakap tentang asimilasi. Dan politik di sini kerap like recycle. You can see things is recycling. Asimilasi bersatu. Saya bincang dengan di mana dia mengatakan dia seorang yang Melayu, dia yang Islam, dia mengamalkan orang Melayu, mengamalkan budaya orang Melayu. Jadi dia beritahu dia orang Inggeris, tapi dia anggap dia macam orang Melayu sebab dia memang macam asimilasi. So pandangan is able to achieve. Saya nak ada Saya jawab ni dulu lah. Boleh? Tapi saya nak minta macam ni Datuk Seri. Tadi macam soalan daripada YB Muslim tadi contohnya, dalam ni kalau boleh kita olah dua bersatu. Let's make this into intellectual analysis rather than party propaganda. Ubah program ni jadi program parti bersatu di parlimen. Jadi it's an open mengenai bersatu. Jadi bukan kempen tu ada beza tu. Okey. Baik. Kalau saya respon yang soalan-soalan ni takut lupa. Yang pertama sekali pada Sri Zarina tadi, bersatu apa kedudukan bersatu dalam tempoh 4 tahun yang akan datang, ya, dalam kancah politik Malaysia.
Yang saya dapat lihat ialah kita tengok realiti pada hari ini. Bersatu di dalam Perikatan Nasional, dan Perikatan Nasional itu berada di dalam blok pembangkang. Parlimen pun pembangkang. Jadi dengan itu dalam tempoh 4 tahun akan datang ni, bagaimana Bersatu boleh mengekalkan sokongan, ya, mengekalkan dari segi organisasi parti, dan mendapat sokongan untuk membentuk kerajaan selepas PRU 16. Kerana itu matlamat parti politik, ya. Parti politik ini dia mesti menyertai pilihan raya. Jadi Bersatu mesti menyertai pilihan raya dalam PRU 16, dan bila kata menyertai pilihan raya mesti nak menang. Dan bila nak menang itu nak bentuk kerajaan. Saya tidak ada mana-mana parti yang masuk pilihan raya kerana suka-suka nak masuk pilihan raya, tak ada. Kerana nak masuk pilihan raya belanja besar. Besar dalam negara kita ni tak murah, ya, belanjanya tu. Jadi takkan nak habis duit gitu saja. Ataupun kita kata nak mengekalkan parti itu sebagai sebuah parti yang relevan. Jadi dia mesti mengambil bahagian di dalam pilihan raya. Dan pada masa ini Bersatu, nota sikit lah, Bersatu ada 94 ahli yang berhormat. Walaupun baru 6 tahun, ada 94 ahli yang berhormat. Itu termasuklah ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dan juga senator. Bukan parti yang kecil, ya. Jadi saya rasa kalau sekiranya kita boleh istiqamah, ya, kerana biasalah pembangkang ni banyak cabaran dia. Banyak cabaran dia. Yang parlimen kalau saya cakap pasal cabaran ni semua macam mendengung, orang kata termenung bila memikirkan tentang cabaran sebagai parti pembangkang, ya. Peruntukan tak ada, ya. Kalau dulu ada peruntukan dalam kerajaan, bila dah dalam pembangkang ni tak ada peruntukan, ya. Macam mana nak memenuhi orang kata permintaan daripada masyarakat setempat, banyak kekangannya. Kerana kita bukan berada dalam level playing field, ya. Dulu Pakatan Harapan dulu jadi nak bagi peruntukan sama rata, tapi tak adalah. Sampai sekarang ni dia kata apa ayat Perdana Menteri dalam parlimen mana? Saya tak Sampai akan bagi. Saya takkan bagi. Saya tak kata. Kita mereka duduk kat situ. Kita duduk kat situ tak ada peruntukan. Macam mana ahli parlimen kita nak memberi khidmat kepada masyarakat dengan keadaan tak ada peruntukan daripada kerajaan. Mungkin adalah sumber-sumber lain. Orang yang menyokong perjuangan kita mungkin ada bagi sumbangan kerana dia percaya dengan perjuangan parti, mungkin ada, ya, satu. Kemudian itu kita cakap pasal ahli-ahli parlimen yang berhormat. Ada juga kawasan-kawasan yang tak ada ahli yang berhormat. Kalau ahli yang berhormat adalah dia punya kelayakan dia, tapi ada kawasan-kawasan yang tak ada ahli yang berhormat, ya. Ada ketua bahagian je. Jadi macam mana ketua bahagian nak serve the constituents, untuk tempoh 4 tahun lagi. Dalam tempoh 4 tahun nak masuk pilihan raya supaya orang ingat ada jasa kepada masyarakat setempat. Kenapa? Ya, gini. Saya buat kajian, ni kajian, berdasarkan buat kajian, ya. Apa sebab orang memilih sesuatu kecenderungan politik dia, political preference dia, nak undi parti A ke parti B, apa dia punya asas dia? 3. Pertama sekali parti. Orang Malaysia ni pilih parti. Dia pilih parti, ya. Yang kedua, dia pilih calon. Calon tu elok tak elok, ya? Calon. Kalau parti elok, calon tak elok, masalah juga. Ataupun calon elok, parti tak elok, masalah juga. Jadi kedua-dua parti dan calon mesti elok. Dan yang ketiga barulah isu. Isu apa? Isu rasuah, isu cost of living, nombor 3. Baik. Jadi bagi saya, kita kena jaga, kalau tanya 4 tahun lagi ni, Bersatu ni biar istiqamah dengan perjuangan dia, dengan tinggal perjuangan dia, ya. Kerana pengalaman saya lah, tahun 2014 parti Bersatu kecil daripada sekarang, menang juga. Pilihan raya baru ni pun kalau nak ikutkan dari segi parti, jumlah ahli misalnya di bahagian, lebih ramai ahli dia di bahagian. Tapi bila masuk pilihan, menang juga. Kenapa? Orang tengok brand, orang percaya kepada parti kita.
Orang percaya kepada Bersatu, orang percaya kepada PN. Dia propaganda ni, tuan tak apa kan? Saya dah langgar sikit tu. Tapi nak jawab soalan tentang Bersatu atau ke depan ni macam mana. Jadi jangan tinggal ni perjuangan ni. Jangan nak fikir pergi ke lain. Tak ada lah. Saya tak dengar lah. Saya tak dengar lah. Biar istiqomah dalam ni. Tak apa, istiqomah. Pas dulu tu, Kelantan tu. Tak dapat peruntukan juga. Menang ni sekali play. Letak sepan kata menang. Menang. Pembangunan. Tak bantuan pembangunan. Dululah. Orang cakap dululah. Menang je. Kenapa? Saya tanya seorang pelajar saya. Semalam ada kelas. Saya nak tahu parti mana yang awak pilih. Tak jawab. Tak apalah. Parti mak ayah awak pilih parti mana? Ada yang jawab. Dia pilih PAS. Ya, pilih PAS. Kenapa mak ayah pilih PAS? Senang je dia jawab. Turun. Maknanya apa? Party identification. Kalau dalam sains politik ada istilah party identification. Orang tu dah ada dah dia dengan PAS. Datanglah macam mana pun aku PAS juga. Sama dengan UMNO lah. UMNO yang kuat-kuat tu kan kat kampung-kampung tu. Party identification sebab political socialization. Sebab dia hidup tu dalam keluarga dia, saudara mara dia semua UMNO. Dia nak keluar daripada UMNO tu susah. Saya ingat kalau Bersatu pun boleh build up that. Contohlah party identification through political socialization. Tapi ada juga baru ni orang UMNO datang jumpa saya. Dia kata saya UMNO lagi Datuk. Tapi pilihan raya baru ni saya undi PN dia. Lepas dia kata dia tak gamak nak undi UMNO dengan DAP dia. Maknanya dia tak nak tunjuk orang kampung dia ni. Kita suruh dia pakai baju PN, dia tak pakai lah. Dia takut, dia malu nanti hilang kawan dekat kampung kan. Nanti kenduri kendara orang tak pergi kan. Tapi senyap-senyap dekat tempat mengundi mana orang tahu undi rahsia. Dia undi PN, tak undi BN. Itu yang pelangai pun kita dapat 1,000 dia tu. Kan? Kenapa? Kerana ideologi UMNO tu tak compatible. Dia maknanya ideologi dia begini tapi buatnya lain. Kerana dia tak istiqomah dengan ideologi dia. Jawapan saya, Datuk Wan, istiqomah dengan ideologi. This is the future. To me, this is the future. This is the future. Di Barat sekarang orang ada cakap tentang new nationalism. Di Barat. They are talking about new nationalism. Kalau kita berpegang kepada kita kata tadi center right ni kan. This is the new thing. This is the in thing now. The in thing. Ideologi center right ni the in thing. Saya fikirlah. Saya fikir itulah kan. Mungkin ada orang pandangan lain lah. Tapi istiqomah dengan ini. Dan itu satu. Yang kedua tentang parti kecil. Parti kecil ini dasar, saya tak boleh jawab lah. Ini soal dasar kena bincang dalam MPT. Saya tak ada above my pay grade. Itu kita sembang lain. This question my pay grade. YB Islah cakap pasal Parti Sabah dan Sarawak, pengaruh Bersatu Sabah. Okey. Itu Sarawak nationalism. Bagi saya dia Sarawak nationalism. Ya, Sarawak nationalism. Sarawak for Sarawakian, Sabah for Sabahan. Kalau ingat tu pioneering dulu kan. Sabah lead the way something kan. Dia dan di Sabah tu dia mesti parti adalah. Ini bagi saya part of this nationalism. Sabah persabahan ya. Right? Jadi bagi setengah tu. Tapi kita ni mengambil pendekatan kita kata national integration. Dan banyak kalau kita lihat baru ni pun zaman PN misalnya. Banyak juga Sarawak dapat ni. Sales tax Petronas itu kan. Dapat ya. Ada banyak lagi benda lain. Pembangunan. Dia pun minta pembangunan. Kerana dia kata banyak. Dia kata petroleum tu ambil daripada Sarawak. Tapi hak Petronas je. Kita kena be fair. You see? Banyak tu hasil tu di sana. Tapi semua tu adalah Petronas punya. Berdasarkan kepada Petroleum Development Act. Jadi dia kata dia pun mundur. Jadi kerana itu masa zaman PN, dia minta sales tax. Petroleum sales tax itu, Sabah meningkat hasil 5 bilion. Kerana jasa kerajaan Perikatan Nasional dulu. Hasil, dia meningkat. 5 bilion betul tak? Bukan saya salah pula. Tak mesti. Bilion lah. Tak pernah capai apa nama tu bilion hasil.
di Sabah. Ya. So ini bagi saya this is valid. It's a very valid question kerana itu adalah Sabah and Sarawak nationalism. Soalnya macam mana kita nak jaga supaya dia tidak membawa kepada disintegration. Dia tidak membawa kepada secession. Ada secessionist movement, ya. Sabah Sarawak keluar Malaysia, ya. Itu ada kesan dari segi geopolitik antarabangsa, kan. Itu kita kena ada wisdom. We must be wise enough. Sementara kita meraihkan adanya itu, ya, tetapi jangan sampai dia membawa kepada disintegration. Soal macam mana bersatu tu kita kena bincang dalam satu lah. Kemudian satu lagi asimilasi, soal Islam Melayu, cultural assimilation. Ya, saya katakan tadi negara kita ni tidak mengamalkan dasar asimilasi. Kita mengamalkan dasar integrasi. Memang ada kalau untuk Melayu dalam perlembagaan tu perkara 160 Perlembagaan Persekutuan, apa Melayu? Melayu tu dia bercakap bahasa Melayu, dia beragama Islam dan dia mengamalkan adat Tesam Melayu, ya. Dan born in the federation, ada yang maksud born in the federation. Jadi kalau begitu kahwin campur, perkahwinan campur, ada orang kata masuk Melayu, masuk Jawi, dia kata masuk Melayu. Ya, I mean itu berlaku lah. Itu berlaku at the family level, society level, tapi bukan menjadi dasar. Tak jadi dasar. Dia kena jadi Melayu, tak. Ya. Dia boleh kena kahwin dengan Melayu pun dia agama Islam, tapi dia boleh maintain the Chinese culture, tak ada masalah. Maknanya negara kita tak kata bila you kahwin dengan Melayu, you mesti jadi Melayu, tukar nama Melayu. Ada nama Islam lah, ya. Ada nama Islam, ada. Sebab itu dalam agama, kan. Tapi untuk dia jadi Melayu 100% tak ada. It's not a requirement. Jadi maknanya kita ni dah tahap toleransi itu tinggi, ya. Tahap toleransi, tahap menghormati kepelbagaian agama, budaya, bangsa itu tinggi di negara kita ini. Jadi bagi saya kita jangan permasalahkan itu. Yang tak ada masalah tu jangan kita jadikan masalah. Sebab masalah kita ni dah banyak. Masalah beras, masalah ayam, masalah telur. Jangan kita tambah-tambahkan masalah ni, ya. Kalau dah elok berjalan tu, biar berjalan elok je lah. Jangan dikacau dia tu, ya. Biar begitu, ya. Jadi bagi saya we are not moving toward assimilation. We are still upholding the principle, the policy of integration. Ada orang kata tutup sekolah Cina. Jangan. Kita jangan, kasar mungkin tak setuju dengan saya, ya. Tapi saya kata kita yang tak ada masalah tu jangan kita adakan masalah, ya. Sebab yang penting ada perpaduan, ada ini. Dan kita jaga macam mana nak wajibkan bahasa Melayu ke, kan? Wajib belajar sejarah Malaysia ke. Kita cari kaedah lain. Jangan kita ambil kaedah yang menyebabkan kita jadi berlawan, bergaduh. Melayu ni macam tu, Melayu ni. Dia bergaduh tu last sekali. Last sekali. Kalau boleh dia nak runding dulu, kan. Tapi bila dia bergaduh dia mengamuk. Jangan sampai dia mengamuk. Perkataan amuk tu masuk dalam kamus bahasa Inggeris, amuk. Jangan sampai ke situ. Jadi kita kena, I think it's the way we manage lah. And we need wisdom. Our leaders must be wise enough lah. The leadership must be wise enough how to manage our country as it is. Itulah. Okay, there's a last question daripada Tuan Syed dan kita ada 5 minit lagi. Assalamualaikum. Ni dah jadi karaoke apa tu kena. Saya cuba nak shout apa yang Datuk sebut tadi berkaitan dengan kes di apa ni, Shah Alam Iki Adli. Iki Putra. Dia dah kalah, dia dah dapat bersalah. Kes tu melalui dia dengan sampai ke Mahkamah Rayuan dan Ketua Hakim Negara memberi dia punya ulasan dan dilepaskan kerana apa sahaja hukuman yang melibatkan denda dan penjara
tidak berperlembagaan di Mahkamah Syariah. So apa saja lepas ni, kalau nak beratur nombor ekor ke, nak judi kat rumah ke, Mahkamah Syariah tak boleh tangkap. So kita boleh fight dekat Mahkamah Civil. Ini yang bahaya, dan ini yang dibawa oleh lawyer di Kelantan untuk mansuhkan 20 akta Mahkamah Syariah yang memang lepas ni orang landang lah kita punya undang-undang Islam kita. Untuk ideologi parti politik Malaysia ni terutama satu, masa ni tak usah fikir pasal ideologi lah. Satu, perlu menggantikan UMNO totally. Jelas pendekatan untuk memperjuangkan kepentingan orang Melayu dan Islam dan juga penganut lain dan juga bangsa lain, yang akan menjadikan satu parti yang memang diharapkan oleh orang Melayu, termasuk juga ahli-ahli UMNO, termasuk juga setengah-setengah daripada ahli PKR, dan menjadi satu parti Melayu yang dominan seperti mana UMNO peringkat awal. Ini lebih penting daripada fikir ideologi. Orang Melayu dia tak fikir pasal ideologi, dia fikir pasal kepentingan bangsa dan agama. Yang ini majoriti undi kepada bersatu yang perlu bersatu fikirkan. Dan juga itu sajalah dengan sama. Terima kasih. Itu saya satu komen. Sila. Tapi kena ringkas dulu tu ni. Sekejap ya. Saya sangat kagum dengan apa yang diterangkan oleh Datuk Dr. Mazuki tadi. Tak pernah saya dengar kupasan yang begitu teliti seperti ini, dan saya rasa DNA bersatu ni, karakteristik of it tu mesti dibawa seberapa ramai mungkin, sebab I think Datuk saja yang dapat menerangkan begitu teliti dan orang faham. Contohnya kalau kita tengok hari ni UMNO, undi UMNO ni macam Datuk kata transferability vote tu, kalau dia tidak kekal dengan undi pada UMNO, dia akan pindah ke Bersatu, betul. Tapi ada satu lagi kelompok yang mana dia tidak mahu mengundi langsung, keluar mengundi. Jadi kelompok ni sebenarnya yang patut kita umpan dekat seberapa banyak yang mungkin. Dan pada saya, dari segi delivery of the message, Wan Suki cakap, bukan salesman yang ramai. Sebab hari ni, salesman yang ada di dalam PH kita nampak, barang memang busuk, tapi salesman dia hebat. Tapi kita ada barang yang baik. Apa? Tak. Barang yang baik. Tapi salesman dia tak ramai dan tak begitu hebat. Boleh kita faham? Okay, last. So, pada yang dua tu kira komen. Saya ada satu soalan, di mana relevannya bersatu untuk di hari 16 nanti jika UMNO kembali berpisah dengan PH, dan untuk ideologi bersatu 6 tahun selama kita telah wujud untuk melahirkan 4 tahun akan datang, apakah ideologi masih kita bawa, bukan ideologi atau ideologi tersendiri Melayuan, sebab kita tahun kalau pada manfaat atau bergabung untuk hari 16, kita still lagi kecil, kita kalah PAS, kita kalah dengan UMNO. Mana kita ada 98 beromong, tapi function dan kekuasaan mumpuk dan Okey, terima kasih. Last comment. Saya rasa yang satu dengan dua tadi mungkin lebih pada pandangan. Ya, itu pandangan Tuan Syed tadi soal kita tak perlu fikir ideologi, fikir bangsa, agama. I mean how do we define lah ideologi? Ideologi tu memanglah is a big word. Kita pun kat Malaysia ni jarang kita cakap soal ideologi ni. Tapi kan hari ni sebab dia wacana intelek, jadi kita gunalah perkataan ideologi. Tapi sebenarnya benda yang sama, perkara yang sama. Soal agama, kaum itu pun sebahagian daripada yang define nationalism as an ideology. Soal kes Iki Putra itu pun pandangan yang Tuan Syed berikan, dan saya tahu ini kena satu perbincangan lain. Mungkin salah satu daripada siri yang Datuk Wan nak buat ni, kita bincang yang ini kerana dia bagi saya besar ni.
kesan dia besar ni. Soal keputusan-keputusan mahkamah yang mungkin dia telah undo beberapa perkara yang dibuat dahulu, misalnya artikel 121A. Ingat tak dulu saya UIA tu belajar law, Tan Sri Ahmad Ibrahim, Tan Sri Ahmad Ibrahim, antara orang yang bertanggungjawab memperkenalkan artikel 121A di dalam Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan kepada beberapa keputusan mahkamah sejak mutakhir ini, saya ingat artikel 121A itu pun mungkin akan jadi tak relevan lagi dari segi kuasa mahkamah syariah dan sebagainya. Jadi ini satu yang besar, dan ahli-ahli parlimen mungkin buat satu sesi panggil peguam-peguam yang bincang tentang basic structure doctrine dan sebagainya, supaya kita dapat satu kepahaman lebih tentang perkara itu. Secara Feris pun sangat yang diberikan, kita ambil maklum di peringkat bersatu tentang pandangan-pandangan itu. Pujian itu telah direkodkan. Tak apalah. Terima kasih Saudara Feris. Nama tu. Satu lagi yang last ini relevan kalau UMNO ni, kalau bersatu adakah masih relevan kalau keluar. This is a hypothetical question lah. Saya pun jawab susah tu. If kerana itu if kita tak tahu macam mana, dan dia akan berlaku scenario. Kalau UMNO keluar macam mana, dia sendirian ataupun dia join another coalition atau macam mana, saya nak jawab tu susah sikit dari segi senario-senario itu. Tetapi bagi saya selagi mana bersatu tu dia kekal istiqamah macam tadi, dan dia akan terus relevan kerana orang menilai parti. Orang menilai parti itu berdasarkan apa yang dia perjuangkan, ya. Dan kalau berlaku perubahan-perubahan politik selepas ini, dan it is part of the political process, ya. Bagi saya tak ada satu, bagi saya coalition politics. Kita sekarang berada dalam zaman coalition politics. Nah, jadi UMNO pun dia bukan lagi parti dominan seperti dahulu. UMNO pun dia memerlukan coalition juga. Kalau dia nak relevan di dalam konteks politik pada hari ini, ya. This is about coalition politics. Tidak ada lagi parti yang boleh claim dia jadi parti dominan. Tak ada. Saya lihatlah dalam untuk tempoh yang tak berapa lama ni. Tapi biasalah politik ni kan tak ada. Bagi saya politik ni apa dia? The only certainty in politics is uncertainty. Saya tak boleh kita nak kata gini jawapannya, tak boleh, because ya, kalau kita lihat pun tidak ada sesuatu yang kekal dalam politik itu. Tetapi bagi saya perjuangan itu kena kekal. Macam mana kaedahnya, mungkin akan ada perubahan-perubahan berdasarkan pada realiti semasa. Okey. Saya ucap terima kasih banyak kepada Datuk Dr. Marzuki atas pembentangan tadi. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir dalam perbincangan